Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita masih lagi dalam bab 1. Dan hari ini kita akan masuk di 1.5 pengestrakan logam daripada bijihnya. Jadi di akhir pembelajaran ni, apa yang kamu akan dapat? Yang pertama, kamu akan dapat menjelaskan pengestrakan logam daripada bijihnya melalui proses elektrolisis. Yang kedua, kamu akan dapat menjelaskan pengestrakan logam daripada bijihnya melalui proses penurunan oleh karbon. Jadi ada dua proses yang kamu akan belajar di sini. Yang pertama, elektrolisis, iaitu bagi logam yang lebih reaktif daripada karbon. Dan proses penurunan oleh karbon adalah logam yang kurang reaktif daripada karbon. Jadi gambar rajah 1.36 ni menunjukkan logam ataupun bijih yang ditemui secara semula jadi. Ada emas, biji besi dan biji aluminium. Seterusnya, apakah maksud ataupun kamu ingat tak lagi tentang yang kita dah belajar di tingkatan 2 di bab 2 berkaitan tentang unsur dan sebatian. Masih ingat lagi apakah unsur? Unsur adalah terdiri pada zarah, atom ataupun molekul. Yang sama kan? Manakala sebatian daripada sebatian pula terdiri daripada molekul ataupun ion. Jadi ni contohnya. Jadi biasanya logam, logam wujud sebagai sebatian atau bercampur dengan bahan yang lain. Seperti batu, tanah. Jadi sebatian yang mengandungi logam juga dijelagi sebagai biji. Sebab itu kita panggil sebagai biji aluminium atau mineral, dan wujud dalam ataupun wujud sebagai logam oksida, logam sulfida dan logam karbonat. Kalau biji ni, biji aluminium bauksit ni kita akan panggil sebagai aluminium oksida. Kita perlu satu proses untuk mengekstrak dia untuk menjadi aluminium sahaja, sebab biji aluminium ni ialah campuran daripada aluminium oksida. Jadi kita tak nak oksida, kita nak aluminium saja. Jadi proses elektrolisis tu yang perlu dijalankan untuk mendapatkan aluminium ini. Seterusnya, terdapat juga logam yang tidak reaktif seperti emas dan perak. Jadi kalau logam emas ni, dia tidak perlu diekstrak kerana dia dah wujud dalam keadaan logam unsur. Dia tak perlu proses pengekstrakan. Jadi logam aktif seperti ferrum, aluminium memerlukan cara yang tertentu untuk mengekstrak logam daripada biji masing-masing. Jadi contohnya, kalau aluminium atau ferrum, besi, dia adalah sebatian. Dia sebatian yang ada campuran lain. Jadi dia perlu diekstrak untuk mendapatkan biji dia masing-masing lah. Seterusnya, inilah kita akan tengok, kita akan rujuk sebagai siri kereaktifan logam ni. Ada kalium, natrium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, ferrum, strontium, plumbum, kuprum, mercury, argentum dan aurum. Jadi untuk karbon ni, karbon ke atas, kita guna proses elektrolisis. Jadi kalau karbon ke bawah ni sampai plumbum, kita akan guna proses penurunan oleh karbon. Jadi kita terus masuk ke proses yang pertama, iaitu proses elektrolisis, di mana logam yang lebih reaktif daripada karbon. Jadi logam reaktif seperti aluminium dapat diekstrak daripada bijinya dengan menggunakan kaedah elektrolisis. Dalam pengekstrakan aluminium atau bauksit, dia akan ditulinkan terlebih dahulu untuk mendapatkan aluminium oksida. Dia perlu ditulinkan untuk mendapatkan aluminium oksida ataupun Al2O3 yang akan dileburkan bagi membolehkan elektrolisis leburan dicairkan. Maksudnya aluminium oksida ni akan dileburkan untuk proses penurunan dia lah, atau proses pengekstrakan dia. Jadi takat lebur aluminium oksida ni, dia nak melebur, dia akan
mencecah sehingga 2000 darjah Celsius. Tinggi dia punya suhu dia untuk melebur. Jadi untuk mengatasi suhu yang tinggi, ataupun bila kita guna suhu yang tinggi, maksudnya tenaga yang tinggi akan digunakan. Jadi kita akan gunakan satu mangkin, ya, dipanggil sebagai Cryolite Na3AlF6 ni. Okey. Cryolite digunakan untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida. Jadi suhu peluburan tu akan lebih rendah daripada 2000. Okey, jadi aluminium ni kalau kita tengok di pada kegunaan kehidupan seharian kita amat banyak. Okey. Tetapi proses untuk mengitar semula lagi jimat berbanding kita ekstrak aluminium daripada bauksit. Maksudnya lebih baik kita amalkan kitar semula berbanding aluminium yang terpakai kita buang begitu saja. Sebab 95% lebih menjimatkan kalau kitar semula berbanding kita ekstrak daripada bauksit tu. Okey, seterusnya adalah bagaimana proses pengekstrakan itu berlaku. Okey, kamu boleh tengok gambar rajah pada muka surat 49 buku teks di rajah 1.37, iaitu proses pengekstrakan aluminium daripada aluminium oksida LtO3 dengan menggunakan elektrolisis. Jadi kita akan bincangkan tentang apa yang berlaku di sini. Okey, jadi pengekstrakan aluminium menggunakan kaedah elektrolisis, dia adalah tindak balas redox. Jadi kita tengok kat sini elektrod, anode dan kathod. Okey, jadi elektrod anode diterima pada karbon. Di sini adalah elektrod anode, dan juga pada elektrod kathod dia berada di sini. Okey. Jadi apakah tindak balas yang terlibat? Di anode, ion oksida O2- mendermakan elektron dan mengalami tindak balas pengoksidaan untuk membentuk molekul oksigen. Jadi anode ni dia akan mendermakan elektron. Jadi persamaan setengah dia ini 2O 2 negatif 1 minus menghasilkan O2 dan mendermakan sebanyak 4 elektron. Okey, apa berlaku di kathod? Okey, di sini apa yang berlaku? Ion aluminium Al3+ diturunkan kepada atom aluminium. Nampak diturunkan daripada ion diturunkan kepada atom dengan menerima elektron tadi dengan membentuk leburan aluminium. Okey, maksudnya elektron tu diterima daripada anode untuk membentuk aluminium leburan. Okey, jadi macam mana proses ini berlaku? Jadi leburan aluminium tu dia akan tenggelam di lapisan bawah. Jadi aluminium ni akan tenggelam di lapisan bawah sebab apa? Aluminium ni adalah lebih tumpat dan dia akan dialirkan keluar melalui saluran ini. Jadi keseluruhan proses pengekstrakan aluminium menggunakan tenaga elektrik yang sangat tinggi. Jadi hasil dia adalah karbon dioksida akan dijadikan ataupun karbon dioksida ni akan dihasilkan semasa proses elektrolisis. Al2O3 ni dia akan memberikan kesan kepada alam sekitar. Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok tempat yang memproses bauksit tu dia akan tercemar lah. Jadi proses penurunan bauksit tu turut menghasilkan sisa bauksit dalam bentuk enap cemar merah seperti toksit. Jadi macam mana nak mengatasi masalah ini? Kita kena mengitar semula aluminium. Okey, tin-tin yang tak guna tu kamu boleh kumpulkan dan hantar ke pusat kitar semula. Jadi kalau kamu tengok gambar ni, gambar yang pertama ni adalah yang berlaku di Hungary pada tahun 2010. Terdapat enap cemar merah toksit
daripada sisa boksit akibat kebocoran kolam tangkukan dia. Okey. Jadi seterusnya gambar yang kedua ni. Gambar kedua ni agak-agak kereta ni kereta apa? Kereta nasional ke atau kereta import? Ni kereta Malaysia ni, ya. Misalnya kita juga ada kilang boksit di Kuantan Pahang. Jadi setelah dia beroperasi, ya, dia akan memberi kesan kepada alam sekitar. Jadi gambar kedua dan ketiga ni sebenarnya berlaku di Malaysia. Jadi setahu cikgu yang cikgu baca di surat khabar, kilang ni pun telah menamatkan operasi dia sebab dia telah memberi kesan kepada alam sekitar, kepada tanah, kepada udara dan kepada hidupan air. Terdapat banyak unsur aluminium di bumi, tetapi proses elektrolisis aluminium memerlukan tenaga yang banyak. Aluminium mengkonduksi haba dan elektrik yang baik, juga mempunyai ketempatan yang rendah dan tak mudah terhakis, sesuai untuk dibuat badan kapal terbang, tin minuman, kabel elektrik dan perkakas memasak. Biji aluminium dikenali sebagai boksit, perlu diturunkan mendapatkan aluminium oksida dalam bentuk serbuk putih. Kemudian aluminium diekstrak daripada aluminium oksida menggunakan proses elektrolisis. Takat lebar aluminium oksida yang mencecah 2000 darjah Celsius menjadikan proses peleburan menggunakan tenaga yang sangat tinggi. Bagi mengatasi masalah ini, kriolit dileburkan bersama aluminium oksida bagi merendahkan suhu peleburan. Lapisan keluli disalut dengan katod daripada karbon. Anod di terminal positif dicelupkan ke dalam leburan aluminium oksida dan kriolit. Dalam proses ini, leburan aluminium yang akan tenggelam di lapisan bawah kerana lebih tumpat dan dialirkan keluar melalui satu saluran khas. Keseluruhan proses pengekstrakan aluminium menggunakan tenaga elektrik yang sangat tinggi. Gas karbon dioksida turut dihasilkan semasa proses elektrolisis leburan aluminium oksida yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Selain itu, proses penulinan boksit turut menghasilkan sisa boksit dalam bentuk enap cemar merah yang bersifat toksik. Sebagai pengguna, kita perlu mengetar semula aluminium bagi mengurangkan kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Di elektrod katod, ion aluminium diturunkan kepada atom aluminium dengan menerima elektron dan membentuk leburan aluminium. Di elektrod anod, ion oksida mendermakan elektron dan mengalami tindak balas pengoksidaan untuk membentuk molekul oksigen. Okey, itu adalah berkenaan tentang proses elektrolisis. Okey, jadi kita akan masuk ke proses yang kedua, iaitu pengekstrakan logam daripada bijihnya melalui proses penurunan oleh karbon. Jadi ini adalah bagi logam yang di bawah kedudukan karbon ataupun logam yang kurang reaktif pada karbon. Okey, jadi logam besi yang kurang reaktif berbanding dengan karbon dapat diekstrak melalui proses penurunan oleh karbon. Jadi contohnya besi lah atau ferrum. Ferrum ni di bawah karbon, jadi dia akan menjalankan proses penurunan logam daripada bijihnya oleh karbon. Jadi proses ini dijalankan dalam relau bagas. Okey, nama tempat berlakunya proses penurunan oleh karbon adalah relau bagas. Proses ini dijalankan di dalam relau bagas dengan memanaskan bijih besi atau hematite Fe2O3. Okey, jadi bijih besi akan dipanaskan di dalam ini bersama dengan arang kok dan juga batu kapur. Ya, ada 3 bahan. Okey, Fe2O3. Yang ni Fe ni yang kita nak. Tapi kerana dia wujud dalam sebatian, okey, suatu proses ini dijalankan. Jadi dalam relau bagas ada 3 bahan yang ditambahkan, iaitu ferrum 2,
oksida, karbon dan juga kalsium karbonat ataupun batu kapur. Okey, jadi ada beberapa zon yang telah dibahagikan untuk kita menerangkan tentang proses pengeserakan logam daripada bijihnya melalui proses penurunan oleh karbon. Okey, jadi yang pertama, apa berlaku di zon 1 ini? Okey, di zon 1 rangkap bertindak balas dengan oksigen daripada udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida, CO2. Jadi, di sini ada udara panas dimasukkan. Jadi, zon 1 ni apa yang bertindak balas? Karbon bertindak balas, C yang bertindak balas. Okey, dan tindak balas itu akan menghasilkan CO2. Jadi penerangannya ialah tindak balas ini ialah tindak balas redox, merupakan tindak balas eksotermik. Dia tindak balas redox dan juga tindak balas eksotermik yang menjadikan suhu relau bagas mencapai sehingga 1600 darjah Celsius. Maksudnya semakin meningkat suhunya di zon 1. Okey, tibanya di zon 2 apa berlaku? Okey, CO2 tadi daripada zon 1 tadi yang masih berbaki akan bertindak balas dengan rangkap yang masih berbaki. Okey, CO2 tadi terhasil bertindak balas dengan rangkap yang masih berbaki. Maksudnya C yang ada di sini dia akan masih bertindak balas untuk menghasilkan karbon monoksida. Okey. Jadi karbon monoksida merupakan ejen penurunan untuk tindak balas berikutnya. Jadi sekarang ni dia akan gunakan karbon monoksida ni sebagai ejen penurunan. Tindak balas ini merupakan tindak balas endotermik dan menurunkan suhu pada zon 2. Maksudnya pada zon 2 ni suhu dia menurun. Okey, seterusnya pada zon 3 rangkap dan karbon monoksida tadi C dan CO tadi berfungsi sebagai ejen penurunan dan menurunkan ferrum 3 oksida Fe2O3 atau biji besi kepada leburan besi. Jadi C dan karbon dan karbon monoksida tu yang akan menjadikan sebagai ejen penurunan untuk menurunkan ferrum tadi sebagai leburan besi. Jadi kalau kat sini kita akan nampak hasil dia adalah besi dan juga gas karbon dioksida. Jadi penerangannya ferrum 3 oksida Fe2O3 diturunkan oleh karbon monoksida CO dan enapan besi terbentuk di dasar relau bagas. Jadi berlaku enapan di sini. Okey, seterusnya pada suhu yang tinggi kalsium karbonat. Tadi kan kita bincang besi rangkap. Jadi kalsium karbonat ni apa fungsi dia? Dia akan terurai untuk membentuk kalsium oksida. Jadi CaCO3 akan jadi kalsium oksida lah CaO ataupun kapur tohor oleh karbon dioksida. Okey, jadi tugas tadi karbon oksida ni yang tadi hasil sampingan tadi yang kita nak leburan besi, tapi hasil sampingan adalah karbon dioksida akan bercampur dengan kalsium karbonat tadi untuk menghasilkan kalsium oksida. Ini persamaan dia CaCO3 akan menjadi kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Jadi benda asing dalam biji besi seperti silikon 4 oksida bertindak balas dengan kalsium oksida CaO untuk membentuk sanga ataupun kalsium silikat CaSiO3. Jadi kalsium oksida tadi akan bercampur dengan benda asing silikon 4 oksida dan seterusnya akan menghasilkan sanga. Sanga ni di sini. Sanga akan dikeluar di atas daripada leburan besi. Jadi penerangan dia kalsium oksida
bersifat base dan menetralkan silikon 4 oksida yang bersifat asid. Okey, jadi tujuan dia kenapa dia masukkan kalsium karbonat supaya dia bertindak balas dengan kalsium dengan karbon dioksida untuk menghasilkan kalsium oksida. Jadi apa tugas kalsium oksida ni? Dia nak menetralkan benda asing yang dalam biji besi tadi. Jadi ada benda asing ya yang dipanggil sebagai silikon 4 oksida. Jadi tugas kalsium oksida ni adalah untuk menetralkannya. Okey, jadi tindak balas ini penting untuk mengasingkan benda asing daripada leburan besi. Sebab tu kita tak nak silikon 4 oksida ni bercampur dengan besi ataupun leburan besi yang nak kita bahan yang kita nak capai ataupun yang kita nak cari, bahan akhir yang kita nak adalah leburan besi. Jadi tindak balas ini penting ya untuk mengasingkan benda asing daripada leburan besi. Perbezaan ketumpatan menyebabkan sanga berada di lapisan atas leburan besi dan memudahkan proses pengasingan. Jadi berdasarkan konsep ketumpatan ataupun ketumpatan yang berbeza, sanga akan berada di atas lagi sedanglah proses pengasingan tu berlaku. Okey, jadi seterusnya sebagai tambahan, logam yang lebih reaktif mampu untuk mengekstrakkan logam yang kurang reaktif. Okey. Jadi contohnya, kita nak ekstrak ferrum daripada ferrum 3 oksida. Selain itu kita boleh, jadi apa yang kita nak guna? Kita juga boleh guna logam yang lebih reaktif. Kita boleh guna aluminium. Okey, jadi aluminium oksida ni dia akan memecahkan ferrum oksida, jadi kita boleh dapatkan ferrum. Jadi tapi tindak balas ini membebaskan tenaga haba yang tinggi sehingga mampu menghasilkan logam dalam bentuk leburan. Ce ni cecair dalam bentuk leburan. Contohnya tindak balas termit, serbuk aluminium dipanaskan bersama serbuk ferrum 3 oksida. Jadi aluminium yang lebih reaktif ni akan menurunkan ferrum 3 oksida untuk menghasilkan leburan besi. Tindak balas ini sangat berguna untuk menghasilkan leburan besi dalam kuantiti yang kecil. Okey, seperti mengimpal landasan kereta api. Jadi sesuai untuk kuantiti yang kecil sahaja. Jadi persamaan tindak balas, inilah persamaan tindak balas bagi pengekstrakan menggunakan logam yang lebih reaktif. Jadi selain ferrum, kita boleh guna kaedah ini menggunakan logam kromium dan juga titanium. Okey, seterusnya kaedah pengekstrakan logam adalah berbeza bergantung kepada kereaktifan logam yang hendak diekstrak. Jadi kita ulang balik kan. Yang pertama, logam yang lebih reaktif pada karbon ini yang di atas ni. Guna proses elektrolisis. Logam yang kurang pada karbon pula ataupun yang sederhana reaktifnya, kita akan guna penurunan oleh karbon. Jadi yang seterusnya, yang ketiga, logam yang kurang reaktif, kita akan memanaskan secara langsung di udara. Dan juga yang keempat, kalau logam tu tidak reaktif, tak perlu ekstrak sebab dia dah wujud dalam bentuk unsur. Okey, itu saja untuk 1.5. Sekian, terima kasih.